Topik ke-8 membincangkan tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Sinopsis berkaitan topik ini dibahagikan kepada dua, iaitu takrifan autoriti dan juga takrifan harian dalam melihat realiti sosial sejagat. Dalam takrifan autoriti yang kita kenali sebagai top down, dia ditentukan oleh pemerintah dan merupakan ada peraturan bertulis. Sebagai contoh, adat istiadat, dan jika melibatkan negara dan juga negara asing, dan dia lebih tinggi dan formal dalam membentuk kesedaran nasional dan membawa kepada keadilan dan keharmonian. Manakala takrifan harian ini pula adalah merujuk kepada bottom up, iaitu ditentukan oleh individu, keluarga dan komuniti dan tiada peraturan bertulis seperti adat resam, iaitu perilaku kehidupan seharian kita dalam membentuk kehidupan seharian kita sebagai panduan, dan tiada peraturan formal dan dalam mendukung tanggungjawab sosial dan membawa kepada keadilan dan keharmonian. Topik ini melihat sejauh mana etika dan peradaban dapat mendukung pelaksanaan tanggungjawab sosial, iaitu merupakan objektif bagi topik ke-8 ini. Dan hasil pembelajaran topik ke-8 adalah yang pertama, akan menjelaskan maksud takrifan autoriti dan takrifan harian, menghuraikan dalam mendukung peranan etika dan peradaban sebagai tanggungjawab sosial, dan yang ketiga, mempamerkan dalam mencapai minat kesukarelawanan dalam membentuk keharmonian dalam masyarakat kita. Dan topik ini mengandungi 5 kandungan pembelajaran, iaitu yang pertama, takrifan autoriti dan takrifan harian dari segi definisi. Yang kedua, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Yang ketiga, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Yang keempat, tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Dan yang kelima adalah kesukarelaan. Kita pergi yang pertama, iaitu takrifan harian dan autoriti. Konsep realiti sosial adalah berdasarkan kepada pengalaman hidup seseorang, iaitu yang dilalui dan diterima dalam konteks kehidupan seharian oleh pelbagai bentuk kumpulan dan pelbagai bentuk lapisan masyarakat, berdasarkan kepada kepentingan peribadi dan juga norma hidup sejagat. Dalam menjelaskan konsep takrifan ini, ia terbagi kepada dua, iaitu autoriti dan harian. Konsep takrifan autoriti ini adalah realiti sosial yang merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang berkaitan dengan perundangan, protokol dan juga perlembagaan yang telah diinstitusi dan diakui secara bersama. Takrifan autoriti ini lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa dalam masyarakat. Manakala takrifan harian pula adalah yang diterima bersama tapi tidak terikat oleh undang-undang formal, tetapi lebih mempamerkan dalam perbiasaan itu mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Berikut merupakan contoh takrifan autoriti. Manakala gambar di atas pula menggambarkan takrifan harian. Bagi menguji kefahaman semasa belajar, bincangkan hal ini. Bagaimanakah anda akan menggolongkan kes-kes di bawah sebagai takrifan harian atau takrifan autoriti? Bendera Malaysia jalur Gemilang diterbalikkan, melanggar lampu isyarat berwarna merah, street wedding dijalankan di atas jalan di kawasan perumahan, seorang Muslim tidak membeli di kedai tiada sijil halal JAKIM, sebuah persatuan Buddhis memberi bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir tanpa mengira etnik dan agama mangsa. Yang kedua adalah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial.
Dalam konteks menghayati etika dan tanggungjawab sosial ini, kita perlulah melihat dalam konteks masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama di Malaysia. Maka kita akan biasa dengan istilah-istilah etika, moral dan akhlak yang diguna pakai untuk mempamerkan ataupun memaparkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat dalam teras nilai dan peradaban mereka. Seringkali juga tanggungjawab sosial berteraskan nilai adalah bersumberkan agama, budaya atau falsafah kehidupan yang dipegang oleh seseorang individu. Gambar rajah ini menggambarkan berkaitan dengan tanggungjawab sosial. Dalam aspek dalaman, ia bermula dengan hati dan sifat etika profesional yang ada dalam diri seseorang. Ia digambarkan melalui gambaran luaran dalam diri seseorang, iaitu kesedaran dan tindakan salah dan betul, tindakan pelanggaran dan juga bagaimana untuk menguruskan pelanggaran tersebut. Berikut merupakan 12 elemen yang boleh dirujuk dan diguna pakai sebagai nilai yang boleh diterapkan dalam konteks tanggungjawab sosial. Pelbagai konteks nilai yang boleh dirujuk dalam memupuk kesedaran tanggungjawab sosial ini dalam kalangan masyarakat kita. Sebagai contoh, dalam agama Islam menekankan peranan sebagai hamba Allah dan juga khalifah. Selain itu juga, Tun Mahathir juga pernah menerangkan nilai-nilai kepimpinan yang perlu diterapkan dalam konteks peradaban kini. Terdapat dua bentuk, iaitu yang pertama substantive rationality dan yang kedua formal rationality. Seterusnya, kita akan lihat kepada definisi tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ini adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup secara bersama. Individu yang menghayati dan membiasakan bertanggungjawab sosial ini dalam diri dia, dia akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis dan mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan dalam masyarakat kita. Apakah aras tanggungjawab sosial? Yang pertama adalah setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan peribadinya. Dan yang kedua, individu juga memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya apabila berhubungan dengan individu-individu lain, keluarga, komuniti, negara dan masyarakat pada peringkat sedunia. Berikut merupakan nilai-nilai yang sentiasa berkembang dalam proses hubungan kita dalam kehidupan seharian daripada aspek tanggungjawab sosial. Seterusnya, kita melihat kepada dimensi tanggungjawab sosial, iaitu bermula dengan kesedaran dalam diri untuk membawa perubahan yang lebih baik, iaitu kesedaran dalam diri ini merujuk kepada seseorang yang melihat kepada ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat yang mendapat perhatiannya sehingga membawa kepada transformasi sosial sebagai tindakan dalam masyarakatnya. Yang kedua adalah tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau pada peringkat dunia. Berikut dua ini adalah melambangkan dimensi tanggungjawab sosial untuk masyarakat kita. Revolusi industri dan perubahan sosial boleh menerangkan maksud kepada dimensi tanggungjawab sosial dan aras tanggungjawab sosial ini. Gambaran ini juga boleh menjelaskan maksud perubahan sosial secara saksama. Seterusnya adalah berkaitan dengan kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Apakah bentuk tanggungjawab sosial yang pernah berlaku di negara kita?
Gambar rajah ini boleh menerangkan contoh-contoh yang boleh kita fikirkan dan imbas kembali secara bersama, iaitu kejadian gempa bumi yang pernah berlaku di Ranau, Sabah pada 5 Jun 2015 yang mengorbankan 18 nyawa dari pelbagai negara seperti Singapura, China, Jepun dan juga Filipina. Seterusnya adalah peristiwa banjir Manik Urai, iaitu ia melanda pada negara kita di kawasan Manik Urai pada tahun 2014 yang memberi kesan bukan kepada aspek fizikal sahaja tetapi memberi kesan psikologi kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Contoh daripada dua peristiwa ini memberi gambaran bagaimana peranan dan tanggungjawab dan juga kesedaran tanggungjawab sosial boleh wujud daripada peringkat angka umbi sehingga organisasi dan pertubuhan yang memberi bantuan dan juga kerjasama dan menyokong dan memberi sokongan kepada mangsa. Apakah peranan yang boleh diambil sebagai pelajar apabila berlaku peristiwa-peristiwa tersebut? Seterusnya, kita melihat dalam konteks aspek kesejahteraan dalam konteks kesedaran tanggungjawab sosial ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan perubahan iklim. Ia merupakan isu sejagat yang melanda dan memberi kesan jangka panjang untuk dunia. Perubahan iklim bukan sahaja memberi kesan kepada berlakunya bencana alam, malah kepada krisis makanan melalui pertanian dan perikanan yang juga memberi kesan kepada kesihatan masyarakat. Tahukah anda apakah yang diperjuangkan oleh aktivis muda iaitu Greta berkenaan perubahan iklim yang berlaku dunia pada masa kini? Seterusnya, peristiwa berdarah yang berlaku di Christchurch, New Zealand, iaitu serangan ekstremis individu bernama Brenton Tarrant yang membunuh jemaah Islam yang sedang menunaikan solat di Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood yang mengorbankan 51 nyawa dan mencederakan 40 orang yang lain pada tahun 2019 iaitu 15 Mac. Rentetan daripada peristiwa berdarah tersebut juga, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB mengisytiharkan 15 Mac sebagai Hari Antarabangsa untuk memerangi Islamfobia, mencerminkan keperluan mendesak untuk menangani peningkatan diskriminasi, xenofobia dan juga sikap tidak bertoleransi dan keganasan terhadap umat Islam di seluruh dunia. Begitu juga kesan peperangan di beberapa negara seperti di Yemen, Syria dan Palestin yang mengorbankan banyak nyawa rakyat dan memberi kesan kemiskinan seperti kebuluran dan pengabaian dan juga menjadikan rakyat sebagai pelarian. Sejauh manakah kita sedar hal ini? Yang berlaku dalam konteks dunia kini dan apakah peranan kita sebagai khalifah dan juga manusia dan apakah tanggungjawab dan tindakan yang harus kita berikan? Apakah masih wujud sifat mengambil tahu dan sifat berperi kemanusiaan dalam kehidupan seharian kita? Seterusnya adalah kesukarelawanan. Apakah yang pelajar faham mengenai maksud ini? Bincangkan dan nyatakan bentuk kesukarelawanan yang pernah pelajar ikuti dan kongsi pengalaman tersebut sebagai refleksi kehidupan. Sebagai kesimpulan untuk topik pada kali ini adalah yang pertama, etika, moral dan akhlak adalah elemen yang penting dalam memaknakan emosi dalaman manusia.
Ia adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social simian hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan negara dan juga sedunia. Ia perlu dikaji bukan sahaja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akar umbi mikro institusi masyarakat sivil dan juga pihak-pihak berkuasa ataupun makro. Sebagai penutup daripada untuk topik ini, kesemua pihak, individu, komuniti, pihak berkuasa dan negara perlu menegakkan dan memberi keprihatinan dan juga perhatian terhadap isu yang melibatkan kemanusiaan ini. Sekian, terima kasih.